Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri mencari pacar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga pemetangan ini berjalan lancar. Selamat pagi, nama saya Cheng dari V3. Nama saya Nur Ilyas Syazana binti Abdullah. Saya pula Nik Syafiqah binti Ismail dari kelas V3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada kita dan juga rakan-rakan. Pada hari ini, kumpulan saya iaitu kumpulan 5 akan membentangkan tugas yang 3. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep istilah. Okey, konsep istilah ataupun kata gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu ataupun profession. Perkataan ini dimaksudkan contohnya macam setiap bidang yang ada dalam contohnya saya beritahu bidang pertanian, bidang sains, bidang bahasa Melayu. Setiap bidang ini mempunyai perkataan yang tersendiri dan juga perkataan-perkataan yang khusus. Contohnya macam kalau bidang sains kita ada fizik, kita ada kimia dan sebagainya. Okey, seterusnya sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Petikan ini diambil dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007. Okey, seterusnya. Okey, saya akan menerangkan 7 langkah dalam proses pembentukan istilah yang telah digariskan dalam buku pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu. Okey, kita pergi kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama, okey, iaitu penggunaan kata bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilah. Okey, antara contoh perkataan yang ada iaitu gaya, garis pusat, tapak, hasil keluaran dan juga divisi. Bagi langkah yang kedua pula, iaitu penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan, iaitu peka, cerakin, mendap, jisim, ketuham. Kata-kata ini kita kurang digunakan dalam keseharian kita. Okey, bagi langkah yang ketiga iaitu penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek bahasa Melayu yang lazim digunakan. Yang pertama iaitu gambut yang berasal dari perkataan bahasa Banjar, Ngeri, Sunda. Awet pula perkataan yang kita ambil daripada bahasa Jawa. Labur pula perkataan yang kita ambil daripada Negeri Sembilan. Okey, bagi langkah yang keempat pula, penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan, yang kita tak guna pun sekarang ni, iaitu dening, bahasa Kelantan. Okey, riang pula yang daripada Loyd Jawa dan juga Ngeri daripada bahasa Sunda. Okey, seterusnya bagi langkah yang kelima, perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris iaitu atom. Bahasa Melayu je atom juga, elektron, structure, struktur. Bagi langkah yang keenam iaitu penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Istilah asing atau ungkapan ini tertentu dalam sebutan dan juga ejaan yang kekal dalam semua bahasa, digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah ataupun dicetak sendek. Contohnya bona fide, esprit de corps, fait accompli. Okey, seterusnya bagi yang langkah yang terakhir iaitu langkah yang ketujuh, iaitu pemilihan yang terbaik antara langkah 1 hingga 6 di atas jika terdapat beberapa kemungkinan dalam pembentukan istilah yang menggunakan ketujuh-tujuh cara di atas. Ada 4 syarat yang perlu kita patuhi, iaitu yang pertama, ungkapan tersebut singkat, ungkapan yang maknanya tidak menyimpang daripada apa-apa makna. Seterusnya, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk dan juga ungkapan yang sedap didengari. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Kashim untuk membentangkan syarat-syarat. Okey, dari segi syarat-syarat pula mengikut PUPI, dalam pembentukan istilah ini perlu diperhatikan syarat-syarat yang tertentu dalam pemilihan kata atau frasa daripada pembendaharaan yang sedia ada dalam bahasa Melayu.
Ini merupakan syarat-syarat antaranya kata atau frasa yang dipilih. Sebagai istilah itu dia mesti tepat yang mengungkapkan konsep dimasukkan dan stabil dari segi makna dalam bidang ilmu. Yang kedua, kata atau frasa hendaklah paling ringkas antara pilihan yang ada mempunyai rujukan yang sama. Yang ketiga, kata atau frasa memberi konotasi yang baik, yakni tidak berbau hujah atau membawa implikasi buruk dari segi agama dan kepercayaan, norma suku kaum dan hubungan antara bangsa. Jadi dari segi bunyi pula, kata atau frasa yang dipilih itu adalah sedar didengar seperti apa yang dikata oleh Ilya. Okay, jika bahasa Melayu itu dia tidak terdapat perkataan yang tepat, maka kita akan ambil dialek bahasa Melayu atau serumpun bahasa Melayu. Sekiranya kedua-dua ini lagi tak ada, barulah kita ambil bahasa asing melalui dua cara, iaitu meminjam konsep asing dan menerjemahkan ke dalam konsep bahasa Melayu, menyerap seluruh kata tersebut dalam bahasa Melayu. Dari segi penggunaan popular pula, istilah ini diterbitkan oleh penulis dalam karya mereka seperti cerpen, sajak dan tulisan kreatif. Jadi perkataan baru akan mula diperkenalkan secara ciptaan sendiri melalui terjemahan atau ambil secara keseluruhan. Betul-betul ini kemudian menjadi popular dan digunakan secara umum. Antaranya contoh perkataan ialah temu ramah, meja berita, ibu kota, lidah pengarah dan juga kempen. Sekarang saya serahkan kepada Nik. Terima kasih. Seterusnya saya akan teruskan dengan pembentukan istilah baru. Okay, jadi pembentukan istilah baru ni mempunyai satu pedoman. Pedoman itu mula diwujudkan pada sekitar tahun 1960 hingga 1970. Okay, jadi dalam pedoman tersebut mempunyai peranan utama Dewan Bahasa dan Pustaka bagi tujuan memenuhi matlamat bahagian peristilahan. Jadi peranan ni yang pertama adalah untuk mengumpul, membentuk dan memperbanyak istilah dalam bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Contohnya macam Ilya cakap tadi, kat dalam bidang ilmu ni pelbagai dan bercabang. Jadi contoh macam bidang bahasa Melayu, bidang sains, bidang pertanian. Jadi setiap bidang ni terdapat istilah-istilah tersendiri. Jadi ini merupakan peranan DPP untuk melahirkan istilah baru yang sesuai dengan bidang-bidang ilmu tersebut. Okey, yang kedua ialah menerbitkan istilah bahasa Melayu. Okey, contohnya kita boleh tengok kat sini. Dalam bahasa Inggeris terdapat satu kataan iaitu photobomb. Photobomb kalau diterjemah secara langsung dalam bahasa Melayu bermaksud gambar bom. Tapi kita nak sesuaikan dengan dalam istilah baru dalam bahasa Melayu, iaitu tuna foto. Tuna foto ni bermaksud, okay, kita boleh tengok contoh dekat gambar ni. Ini bukan gambar perkahwinan sepasang pengantin, tetapi seekor tupai telah tuna foto gambar tersebut. Jadi inilah maksud dia, tuna foto. Okay, yang ketiga adalah peranan utama DPP adalah untuk menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu serta mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui Mabib dan negara-negara lain. Okey, seterusnya pedoman pembentukan satu istilah baru. Yang pertama, pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Maksudnya istilah baru yang hendak diterbitkan ni mestilah sesuai dengan bahasa Melayu moden. Kita tak ambil bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu tradisional ke, sebab sesuai dengan arus semasa. Okay, seterusnya yang kedua ialah istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Yang ketiga, pembentukan istilah baru dalam semua bidang ilmu atau yang popular hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Manakala yang keempat, istilah baru hendaklah memperlihatkan kekayaan perbendaharaan tata bahasa Melayu yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu Indonesia. Dan terakhir sekali, istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Okay, jadi dalam proses pembentukan istilah ni terdapat dua proses. Yang pertama ialah proses pinjam terjemah dan yang kedua ialah proses pinjaman.
Okay, dalam proses pinjam terjemah ni terdapat 5 jenis. Yang pertama adalah terjemahan langsung. Yang kedua adalah penggabungan dua kata umum. Yang ketiga adalah penciptaan kata baharu. Yang keempat adalah perluasan makna sesuatu kataan. Dan yang terakhir ialah mencipta kata baru dengan penggandaan separa. Okay, bagi proses pinjaman juga, ia terbagi pada 2 jenis. Yang pertama adalah pinjaman dengan penyesuaian ejaan. Dan yang kedua ialah pinjaman tanpa perubahan ejaan. Bila kita tengok dulu contoh bagi proses pinjam terjemah. Okay, yang pertama adalah terjemah langsung. Okay, contohnya seperti ubat. Dalam bahasa Inggerisnya adalah medicine. Kalau yang seterusnya ibu, dalam bahasa Inggeris mother. Dan rumah di terjemah dalam bahasa Inggeris bermaksud house. Okay, yang kedua adalah penggabungan dua kata umum. Okay, contoh kita boleh lihat kat sini adalah watermark ataupun dalam bahasa Melayunya ialah tera air. Yang kedua adalah hotspot yang bermaksud kawasan khas. Dan yang ketiga adalah countdown ataupun bermaksud kira detik. Baiklah, yang ketiga adalah penciptaan kata baharu. Contohnya seperti selfie yang bermaksud swafoto. Yang kedua adalah hangry yang bermaksud marah ketika lapar. Dan yang terakhir sekali ialah glamping yang bermaksud perkhemahan yang lebih mewah. Asal glamping ni adalah camping tapi ia lebih mewah daripada camping. Jadi ia menerbitkan kataan baru yang bermaksud glamping. Yang keempat adalah perluasan makna sesuatu kataan. Contohnya daripada kataan serap, ia berubah menjadi jerap. Manakala biji lawannya adalah bijirin dan gelap lawannya adalah legap. Jenis yang terakhir ialah mencipta kataan baharu dengan penggandaan separa. Contohnya seperti radius, dalam bahasa Melayu bermaksud jejari. Yang kedua adalah overpass yang bermaksud jejantas. Dan yang terakhir ialah trust bermaksud kekuda yang digunakan dalam pembinaan. Seterusnya bagi proses pinjaman pula terdapat 2 jenis. Yang pertama ialah pinjaman dengan penyesuaian ejaan. Okay, contoh dalam bahasa Inggeris kita boleh tengok ejaan bagi subjek sains ialah SCIENCE. Manakala dalam bahasa Melayu pula ia disesuaikan dengan ejaan SAINS, sains. Yang kedua ialah institute yang bermaksud dalam bahasa Melayu institut. Dan yang terakhir ialah acupuncture ataupun dalam bahasa Melayu ialah akupunktur yang bukan salah satu rawatan. Okay, yang terakhir, jenis yang terakhir ialah pinjaman tanpa perubahan ejaan. Bermaksud kedua-dua kataan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah ejaannya adalah sama tanpa mengalami sebarang perubahan ejaan. Yang pertama ialah drama, yang kedua ialah pistol dan yang terakhir ialah flora. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.